Baik, kita mulakan kuliah hadis hari ini, iaitu masuk kepada muka surat 54. Muka surat 54. Tajuk dia di sini tajuk kecil, iaitu kandungan hadis. Jadi siapa yang nak baca boleh baca, silakan. Buka mic ni, siapa nak baca? Okey, silakan. Ya, nanti dulu ya. Maknanya kita ambil pelajaran mana disyariatkan. Kalau kita dengar seorang itu dah sakit keras ya, ataupun dah sakit kuat, ataupun dirasa-rasa dah hampir kepada ajalnya, ya eloklah kita ziarah. Ya, kemungkinan itulah yang terakhir ya kita dapat melihat dia, dia pun dapat melihat kita. Ya. Nah, itu mana disyariatkan. Ya. Lagi? Soleh. Ya, terkadang ya seseorang itu ya terpaksa menyembunyikan sakitnya dan malu untuk menyatakan. Tetapi terkadang ya perlu juga dimaklumkan kemungkinan ada di antara mereka yang tahu ya tentang ubat itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan penjelasan yang ikhlas daripada seseorang itu, ya maka ya terjumpalah ubat yang serasi. Jadi ya dengan itu juga kebaikan untuk si saksi yang menanggung sakit, dan juga ya satu kebaktian kepada yang membantunya untuk mendapatkan ubat itu. Ya. Kadang ubat banyak, tapi kadang tak serasi. Ya. Lagi? Boleh. Ya, mana cara itu adalah cara yang dapat mengesan perasaan perasaan orang yang tengah menderita sakit. Jadi bila disentuh tadi, dia rasa satu keseronokan buat dia. Ya. Jadi itu yang dikatakan sebaiknya. Ya. Tak kiralah ya kalau dapat ya kita sentuh dahi dia ya, ataupun kita doakan dia ya, satu ya, kegembiraan buat orang yang menderita sakit itu. Ya. Lagi? Ya, sebab itu terkadang ya berinfak tidak ada sedekah, tidak ada pahala. Apa sebabnya? Berpunca daripada ya riak. Jadi sebab itu bergantung kepada niat dan mencari keredaan Allah. Ya, kalau ya kita berinfak kerana ya riak, ya habislah pahala kita. Ya. Atau ya istilahnya kita menunjuk-nunjuk, ya, atau mengungkit-ungkit. Ya, jadi hal itu akan membatalkan kita punya sedekah. Lagi? Dibolehkan mengumpulkan harta, tapi dengan syarat harta tersebut diperoleh dalam amal. Harta tersebut tidak digolongkan sebagai harta simpanan. Jika hak zakat yang digunakan. Ya. Jadi dalam hal ya mengumpulkan harta itu boleh,
tapi ada syarat, ya. Syaratnya dia ada hak, mana haknya kena keluarkan zakat, barulah ya harta yang dikumpulkan itu suci, ya. Dan juga perlu diingat bahawa ya harta yang dicari itu adalah datang daripada jalan yang ya halal, bukan jalan yang haram, atau kadang mempermain-mainkan hukum, ya, harta mencuri, harta merampas, ya, kemudian katanya harta ni memang haram, kemudian simpanlah kat bank Islam, jadi sucilah nanti bila dah keluar daripada bank Islam, ya. Hari ini hanya main-main saja, ya. Kononnya disucikan, dapat suci bila dah masukkan bank Islam tu, ya. Ini tak boleh, ya. Haram tetap haram, simpan kat mana pun, ya. Lagi? Wasiat yang berupa harta tidak boleh lebih dari satu. Itu adalah kehendak agama, ya. Maknanya kalau orang-orang nak berwasiat untuk mewakafkan hartanya, untuk memberi ya kepada orang yang ya disayanginya pun, ya, atau orang yang dihargai, ya, dia tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada hartanya. Lagi? Memberikan kepada keluarga pahala tersendiri. Jika pemberian itu ya, terkadang ya bukanlah sedekah itu ya hanya ya berkisar kepada fakir miskin yang di luar, tetapi ya nafkah yang diberikan kepada ya anak, isteri dan keluarga yang hampir, semua itu adalah ya pahala di sisi Allah Ta'ala, ya, daripada hasil yang diperolehi yang halal, ya, itu juga merupakan pahala, ya. Sebab itu ya bila dibalikkan kepada ya yang haram, maka dia akan jadi haram, ya. Sebab itulah terkadang ya kita punya pemikiran bahawa ya yang kita beri di luar itu berpahala, padahal ya terkadang yang di sisi kita ya mereka lebih memerlukan, ya. Lagi? Mana berbagai kebaikan dan ketaatan yang tidak boleh dikerjakan. Kadang ya kita dapat ganti dengan yang lain, dengan jalan lain. Ya, contohnya ya kadang seorang itu tidak melakukan solat-solat sunat, ya, tapi ya dia dapat melakukan ya dengan jalan dia banyak bersedekah. Jadi hal itu juga menampung ya kekurangan-kekurangannya, ya. Itu maknanya jalan lain, ya. Lagi? Ya, maknanya ya silaturahim ialah terdiri daripada ya adik-beradik kita, ya, itulah yang paling rapat ya daripada satu ibu, ya. Kemudian yang dekat dengannya dan dekat dengannya itu adalah lebih baik, ya, daripada ya kerabat yang jauh, daripada yang jauh pertaliannya. Jadi ya dia tidak sama, ya. Kekerabatan atau kerabat yang dekat itu dengan tali ya perhubungan yang jauh dia tidak sama, ya. Begitu juga ya mengenai tentang kejiranan, ya. Jadi jiran yang dekat itu adalah ya lebih diutamakan daripada jiran yang jauh, sebab jiran yang dekat itu ya terkadang lebih baik daripada saudara kita yang jauh di sana. Jadi apa-apa hal terkadang ya kepada jiran yang paling dekatlah kita mengadu, bukan kepada saudara yang ada di Terengganu atau di Kelantan sana.
walaupun dia kerabat kita. Lagi? Sebab jika hal itu disyariatkan secara Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyediakan jenazah saat malam menemukan Nah, itu berbela sungkawa. Itu pun tak bahasa tu ya tak dapat dipahami. Tapi kita dapat faham bahawa apa yang dimasukkan oleh ya penyusun ini ialah bahawa ya kalau mati ya lebih baik berwasiat tanamlah ya, di tempat mana dia meninggal ya. Contohnya ya dia berada di Ulu Kelang ya. Masa itu padahal dia datang daripada Kedah. Jadi sebaiknya ya janganlah nak bawa ke Kedah jauh ya. Tanamlah situ. Tapi sekarang ni kita tak tahulah undang-undang yang sekarang ni kita padang pelik juga ya. Jadi untuk menjaga perkuburan masing-masing, tempat masing-masing, korea masing-masing. Jadi bila ada kematian orang luar di daerah kita, ya tak boleh nak minta tanam kat situ. Kadang terpaksa yang Kelantan bawa balik, Kelantan yang Terengganu balik, Terengganu, kesian tengok. Ya, korea situ tak terima sebab dia bukan korea dia. Ya. Tu sekarang dah tahulah macam tu pula. Ya, padahal sebaik-baiknya kat dia ya datang sekejap situ ke makawan dia, meninggal kat situ. Kalau seandainya dipersetujui oleh waris-warisnya, ya boleh dikebumikan di situ, disitulah sepatutnya terbaiknya. Ya di mana dia meninggal. Ya, tapi tak. Ya, terkadang pewarisnya bagi. Ya, tapi pihak korea, pihak masjid, ya tidak menerimanya. Sebab dia bukan korea itu. Berat sekarang. Ya. Berat ya. Itu memang berlaku lah baik di Selangor ke Negeri Sembilan ke ya macam tu lah ya. Terkadang ya kadang kesian pula jenazah ni jadi lama kelamaan ya daripada ya Selangor bawa ke Kelantan berapa jauh tu ya nak hantar ke Kelantan sana ya. Terkadang kerana kehendak keluarga ya kehendak keluarga ataupun dia punya kerabat dia. Jadi kita tak boleh buat apalah. Macam korea kita ni tak boleh buat apa. Itu tak apalah. Mana kita sebagai ahli korea situ yang menghadapi kematiannya ya oleh kerana waris itu lebih berat ya, pengurusan itu ditanggung oleh waris. Tak ada salahnya ke Kelantan ke Terengganu ke tak kisahlah ya bawalah ke sana ya. Pihak waris nak macam tu itu tak apa ya. Tapi dalam hal kalau di kita ni maknanya ya contoh kita dulu dengan apa Hasan Din kan almarhum ya Hasan Din ya, meninggal luar negara ya. Jadi ya, dia ya dapat dia dikebumikan di sana ya. Tapi kalau di China tak boleh. Itu susahnya kita kalau mengembara ya ataupun ya kita pergi negeri China ya, kalau kita mati tak boleh ditanam kat sana. Undang-undang sana dia tidak boleh menerima mayat daripada negara selain daripada negaranya. Sebab itu dulu ada satu ustaz tu dia dah jalan jauh dah ya. Dia punya rombongan tu dah jalan jauh tapi ya meninggal tak boleh di kebumikan sana, terpaksa bawa balik ya, naik bot, turun bot, naik bot ya. Sebab ya perjalanan tu jauh ya. Jenazah tu dengan naik bot ya, turun bot, naik kereta, turun kereta lah kira macam tu untuk bawa sampai ke lapangan terbang ya. Jadi sukarnya ya kalau seandainya berlaku ya, kematian di China sebab sana tak boleh terima. Dia tak boleh terima ni susah ni ya. Mungkin negeri-negeri lain tu ya
ihsan tu mungkin boleh diterima, tanamlah situ, tak payahlah bawa balik. Mana-mana bumi Allah, ya. Kalau amal kita baik, baiklah di sisi Allah, kat mana pun bumi kita dikebumikan, ya. Lagi? Ada. Itu dah kan? Itu dah. Bawa dia sini, bawa dia menjelaskan. Zari'ah. Ya. Jadi ya macam itulah makna kaedah usul. Ya, maknanya samalah dengan yang sebelumnya, iaitu tak perlulah kepada alasan ya kerana kita cinta kepada kampung kita, ya maka bila meninggal tadi kita pun ya nak tanam di kampung kita. Kalau seandainya tidak menyusahkan, ya kita ya pesanlah di mana ya kita meninggal, di situlah kebumikan. Oh, tak nak dekat dengan mak ayah kita, ya satu kampung, ya bukan jumpa pun, ya. Walaupun sebelah-sebelah kubur, seandainya sebelah-sebelah kubur pun kita tak jumpa, ya. Masing-masing roh tu masing-masing tak akan jumpa, ya. Jadi lagi ya. Maknanya ya seseorang yang ya mati, kewajipan yang hidup itu atau ahli warisnya, ya maka tunaikan kalau dia ada berwasiat. Contohnya berwasiat ya untuk mewakafkan tanah, di banyak tanah. Jadi mewakafkan tanah, tapi tak dalam Quran tak tahu berapa. Jadi yang membatasi ialah hadis. Hadis kata 1/3, ya. Maka itulah batasan untuk boleh berwasiat kepada ya selain daripada kerabat, ya. Mana dia berwasiat untuk wakaf untuk diri dia. Jadi tak boleh lebih daripada 1/3. Kewajipan yang kedua ialah mengenai hutang piutang dia. Ya, kalau boleh hendaklah diselesaikan hutang piutang. Sebab kita belajar dulu pun ada kisah ya Nabi tidak menanam jenazah itu selama hutangnya tidak diselesaikan, ya. Jadi kalau dah ada yang menanggung hutang tadi, ya Nabi pun ya tanam dia, ya. Man dilepaskan. Jadi dua perkara, iaitu wasiat dan hutang adalah selesaikan dulu, ya. Baru ya yang lain-lain. Lagi kewajipan. Jadi dah kewajipan. Ya, maknanya janganlah sampai wasiat tu merugikan waris. Contohnya si orang tua ni ya berwasiat diwakafkan rumah dan tempat tinggalnya. Sedangkan ahli waris sendiri dia ada ahli waris. Hartanya hanya itu. Ya, rumah dan tanah yang ditinggalkan yang ada. Ya, rumah dan tanah yang tinggal itulah. Ya. Jadi ya sedangkan dia ada ahli waris dan dia pula
ya wakafkan ya untuk fisabilillah contohnya. Jadi ya, hal ini wasiat yang menganiaya ya waris ataupun kerabat. Jadi wasiat itu dikatakan dalam Quran sebagai wasiat yang salah. Ya, wasiat yang salah waris boleh memperbaiki. Ya, tengoklah keadaan macam mana. Ya, kalau sekarang ini kalau dah tukar nama, ya penama itu lebih berkuasa. Kalau dia masuk mahkamah, yang punya nama itu lebih berkuasa daripada ahli waris. Jadi berat jugalah. Kalau sekarang ni dah tukar nama, kalau dulu wasiat mulut tu boleh ditukar. Tak ada hitam putih. Kalau ada hitam putih sakit sikit lah. Waris sakit. Lagi? Khitab ya, khitab. Tak. Khitab. Yang ditujukan kepada seseorang mencabut orang lain dan perkataan lebih berbangsa yang pada ulama sepakat, pada ulama sepakat dalam hal ini dan berpendapat ya, mana khitab itu adalah satu ya ucapan, satu ucapan daripada Allah, dan khitab juga satu ucapan daripada Rasul. Jadi hal ini kalau itu adalah firman Allah, itu adalah sabda Rasul yang sahih, maka hal itu adalah satu taklif. Taklif ini satu bebanan syariat yang dipikulkan kepada tiap-tiap orang mukmin. Contohnya macam berwasiat. Dalam Quran firman Allah ada menyebut wasiat. Sabda Rasul memberi penjelasan 1/3, tak boleh 1/3. Maka ulama bersepakat itu adalah satu syariat. Jadi satu syariat menjadi satu bebanan kepada tiap-tiap orang mukmin untuk memikulnya. Itu maksudnya. Baik, kita masuk satu lagi hadis nombor 7. Siapa nak baca? Silakan. Atau orang yang sama? Okey, siapa nak baca? Okey, kata asing. Kata asing. Sambung.
Baik, saya bahas mula. Jadi hadis ini adalah hadis yang masyhur, ya. Hadis yang masyhur dan hadis yang sahih. Ya, jadi hadis ini ada dua bentuk yang ada beza. Ya. Satu bentuk menerangkan tentang Allah tidak melihat kepada tubuh badan kamu dan tidak melihat kepada rupa bentuk kamu. Tapi apa yang dilihat ialah hati kamu. Itu berdasarkan hadis Muslim. Ya. Dan satu lagi katanya Allah tak tidak melihat rupa kamu dan harta kamu. Tapi dia melihat hati kamu dan amal kamu. Jadi yang kedua, kira melengkapi dengan perkataan a'malikum, iaitu amal kamu. Jadi hadis ini terkadang disalahartikan sehingga mereka tidak berpegang kepada hukum syariat yang disuruh, sebab dia pegang hanya Allah akan lihat hati kita. Tak pakai tudung pun tak apa. Allah bukan nak lihat muka kita, badan kita, tapi Allah lihat hati kita. Kalau hati kita baik, tak pakai tudung pun tak apa. Pakai tudung tak baik buat apa? Jadi dia punya kegunaan dia akan gunakan macam itulah. Jadi kononnya yang tak bertudung tu tak baik. Yang bertudung tu baiklah macam dia. Macam tu. Jadi hal ini disalahartikan. Jadi nak menunjukkan yang di luaran itu adalah syariat. Jadi syariat ini berdasarkan daripada hati kamu. Jadi kerana hati tadi, Allah lihat hati tadi, hati yang suci, yang taat, maka dia akan melakukan kewajipan yang diperintahkan. Contohnya bagi perempuan menutup aurat contohnya, bagi lelaki pun begitu. Tapi bagi perempuan menutup aurat contohnya, dia akan menutup aurat. Itu adalah kehendak syariat. Jadi hati dia mematuhi syariat itu. Sedangkan orang yang mengatakan ataupun dia tidak menutup aurat tapi hanya mengatakan Allah tak melihat tubuh badan kamu, tapi hanya melihat hati kamu. Jadi sebenarnya hati ini dah sakit dan tidak menolak syariat. Jadi pada zahirnya juga ditunjukkan yang dia tidak menutup aurat. Sebab apa? Hatinya tadi sudah menolak syariat itu. Jadi sebab itu apa yang dicerminkan pada zahirnya adalah mencerminkan hatinya. Jadi yang tak menutup aurat itu artinya dia menolak syariat. Kononnya yang penting hati baik. Sebenarnya hati tak baik sebab dah menolak syariat. Di situ dah nampak hati tak baik. Contoh, seseorang pada zahirnya, dia tak pakai topi keledah. Ini dalam bab adat, hukum adat. Kalau di tempat kita tak pakai topi keledah, polis tahan. Zahirnya saja sudah salah. Dah nampak. Jadi, kenapa dia tak pakai topi keledah? Sebab hatinya dah menolak. Menyusahkan dia. Topi ini menyusahkan dia. Buat apa nak pakai topi? Ini menyusahkan dia. Jadi, di situ dia tidak boleh salahkan kalau dia kena saman. Sebab dia sudah menolak hukum. Hukum suruh pakai topi keledah, dia tak nak pakai topi. Dia sudah menyalahi hukum. Di situ, dia sudah menolak, hati dia sudah menolak hukum. Macam tadi orang pakai tudung, dia menolak syariat. Di situ dah nampak bahawa hatinya memang dah tak baik. Jangan kita baca, yang penting baik, hati baik. Baik apanya, dah menolak syariat bukan baik. Menolak hukum tak pakai topi keledah, inilah satu kesalahan. Okey, polis pun tahan dia kerana tak pakai topi keledah, maka dia disaman. Kemudian bila ditanya lesen, tak ada lesen. Lagi berat lagi, lesen pula tak ada. Contohlah Jadi kalau dia pakai topi keledah,
polis ni tak nampak dia ada lesen ke tak ada lesen. Dia tak nampak lagi, mungkin ya dia tak akan tahan. Dia sebab dia pakai taudah penggeledah sebab pada zahirnya dia lengkap. Jadi dia tak tanya lesen. Jadi bila pasal tak pakai topi tadi, dah satu kesalahan, ditanya lesen, tak ada lesen pula. Tanya tengok rotek lah, rotek pun motor dah mati. Lagilah parah. Satu-satu ya terlibat. Nampak tak? Di situlah kalau nak tahu. Jangan kita tafsirkan. Ya. Yang penting hati baik, ya. Itu ya sebenarnya sudah silap. Ya, itu dikatakan di sini ada kaum Murji'ah namanya. Dia tidak memandang zahir, tak kira zahir macam mana, tapi dia hanya kata fikir hati, yang penting hati baik. Jadi dia yang zahir tu menyalahi syariat tu tak ada salah bagi dia. Jangan buat macam tu, ya. Jadi zahirnya itu sebenarnya melambangkan hati, ya. Baik, sambung lagi kandungan hadis. Kandungan hadis ada Okey, berhenti dulu. Okey, berhenti dulu. Jadi ya, kesimpulannya ya, amal soleh yang diterima Allah Ta'ala berasal daripada keikhlasan hati dia. Ya, sebab hati ini boleh merosakkan amal ya. Kalau kita hanya nak menunjuk-nunjuk beramal, ya, tak ada pahala. Kalau macam tu berterusan, bila pahala kita nak dapat? Setiap kali beramal, kita nak tunjuk-tunjuk. Ya. Jadi sampai bila kita nak dapat pahala? Ya. Yang keduanya, ya, saya katakan tadi bahawa zahir tubuh badan yang ditunjukkan tadi itu ialah melambangkan kepada perintah hati. Ya, hatinya menolak syariat, tak nak pakai tudung, ya. Jadi di situ dah nampak, ya, hatinya sendiri dah tak baik. Jadi sebab itu hati itu sebagai raja. Ya, dia memerintah kita punya jasad, ya. Artinya ya, apa yang ya diniatkan, di situlah yang kita akan perbuat, ya. Itu raja dia, iaitu hati, ya. Lagi jika hati seseorang baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya, dan sebaliknya jika hatinya tak besar, maka rosak pula seluruh isi tubuhnya. Setiap orang akan bertanggungjawab dan hisab sesuai dengan niat hati dan amal perbuatannya. Dan itulah jika masing-masing menerapkan hikmah dan amal baik yang lurus, iaitu dalam perkataan Allah SWT dan dalam kebenaran Rasulullah SAW. ya, dulu kita dah baca tentang ya niat, ya. Kata Nabi, iza apabila ya baik ya tubuh badan, bila baik ya maka baiklah seluruh tubuh badannya, bila buruk maka buruklah seluruh tubuh badannya, ya. Dan Nabi kata wahyal qalb, iaitu hati, ya. Apa maksudnya? Ya, maksudnya hati ni boleh memerintah untuk ya jadi baik, boleh memerintah untuk jadi tak baik atau sebaliknya. Jadi ya, itu bergantung kepada nawaitu, ya. Bila baik, baiklah seluruhnya, bila buruk, buruklah seluruhnya. Jadi dengan itu maka perlawanan ada. Perlawanan antara baik dan buruk tu ada. Jadi di situ ya, sebagai orang yang beriman, maka beratkanlah jalan yang membawa kepada kebaikan atau petunjuk, ya. Sebab ya, petunjuk yang lurus ialah petunjuk yang datang daripada Allah, iaitu Al-Quran. Dan yang kedua ialah ya hadis Rasul membawa kepada jalan petunjuk, ya. Sebab itu ya, kenapa kita belajar hadis, ya? Sebab jalan hadis itu adalah sumber hukum kedua selepas Al-Quran, ya. Jadi kalau kita belajar Quran saja, ingatkan nanti ya kita ni golongan Kasim Ahmad,
Golongan kasih amat ni hanya percaya Quran, tak percaya hadis. Jadi kita tak mau macam tu. Biar kita seimbang. Ya, kita belajar Quran dan kita ada belajar hadis. Jadi seimbang. Sebab itu dua sumber asli dalam agama kita. Quran dan hadis. Ya. Okey, kita sekarang masuk hadis yang ke-8 ya. Siapa yang sukarela nak baca lagi? Atau orang yang sama? Silakan. Buka mic tak buka mic tak ada suara. Okey. Ya. Qaish. Al-Ash'ari. Ya. Ya, dalam hadis ini ada 3 kategori. Ya, orang tu bertanya 3. Pertama, orang ni bertanya perang kerana syaja'ah. Ya, syaja'ah ni kerana keberanian dia. Ya. Yang kedua dengan hamiyah, iaitu fanatik. Ya. Fanatik ni ya hanya sekadar untuk membela keluarga, isteri ya, ataupun kerana fanatik kepada parti ya, bukan pada jalan Allah ini fanatik pada parti contohnya ya, pada bangsa ya. Itu namanya hamiyah. Ya, yang ketiga kerana riak. Ya, riak ni nak tunjuk-tunjuk. Zaman Nabi itu dikatakan orang munafik ni ya, mereka ni ya berperang kerana nak tunjuk-tunjuk. Bila berdepan dengan musuh, dia mula yang cabut lari. Ya, jadi dalam pandangan orang, dia pun ikut pergi perang. Padahal dia sudah cabut lari. Jadi di sini mereka bertanya mana ya yang betul kiranya. Ya, yang mana yang betul ya pada fisabilillah. Jadi Nabi kata ya, kalau dia menegakkan kalimah Allah ya, yal ulya, mana kalimah Allah tu yang paling tinggi ditegakkan, itulah dikatakan fisabilillah ya, berperang pada jalan Allah. Jadi berperang pada jalan Allah ni kerana nak menegakkan kalimah Allah, nak meninggikan syiar Allah. Kalau kerana ya watoniyah kerana tujuan kenegerian ya, kerana waton, kerana negeri ya, itu bukan fisabilillah. Berjuang kerana nak mempertahankan negeri, berjuang kerana bangsa, berjuang kerana keluarga, itu bukan dikatakan fisabilillah. Fisabilillah ialah
meletakkan kalimat Allah paling tinggi, maknanya semata-mata nak menegakkan syariat Allah. Itu dikatakan fisabilillah, ya. Okey, kita tengok kedudukan kata asing, ya. Kata asing tu. Okey, siapa? Teruskan kata asing. Sambung lagi. Kata asing ialah hamiyah. Fanatik. Fanatik lah, ya. Fanatism. Itu tak apa. Teruskan, ya. Kalimatullah lah. Kalimatullah. Itu tak payah baca. Tak payah baca, tak apa. Tak payah baca. Terus sampai bawah. Kalimatullah. Baik, saya maksud mula bahawa, ya, berperang ni bergantung kepada nawaitu, ya. Nawaitu ini, ya, diterangkan ada, ya, 5 jenis nawaitu ini. Kadang berperang tu niatnya kerana mencari ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Jadi nanti bila menang, ia dapat harta rampasan perang, ya, dapatlah harta banyak. Dia otak dia ke situ. Yang kedua, dia menunjukkan sikap keberaniannya. Nak tunjuk dia tu hero. Ya, niat juga macam tu, ya. Yang ketiga, ya, sikap riak, ya. Ini sikap riak menunjuk. Ya. Ini bergantung kepada nawaitu tadi, ya. Nawaitu lagi, ya, kadang melindungi hanya diri sendiri. Nak melindungi diri sendiri. Yang keakhir ialah kerana dia nak balas dendam. Jadi perang tu kerana nak balas dendam. Jadi artinya 5 macam nawaitu ini sebenarnya ialah ia berupa celaan. Jadi kalau nak, ya, berperang pada jalan Allah, ya, hendaklah benar-benar fisabilillah. Macam contoh, ya, kita solat. Kita solat, ya, Allah nak balas surga dengan solat kita, itu hak Allah. Tapi kita punya nawaitu, niat kita solat lillah, ya, kerana Allah Ta'ala. Kita berpuasa lillah, kerana Allah Ta'ala, ya.
Dan begitu juga dengan amal-amal lain, ya, kita ya fokuskan nawaitu itu ila lillah, kerana Allah. Ya, soal kebaikan yang kita perolehi daripada kita perbuat itu, balasan daripada Allah, itu tak payahlah kita nak baca, nak kira, nak berkira. Ya, yang jadi kewajipan kita, kita lakukan. Ya, apa yang disuruh. Samalah dengan berperang. Lakukan saja berperang nawaitu lillah, kerana Allah Ta'ala. Ya, kalau seandainya mendapat kemenangan, sudah tentu mendapat ghanimah, harta rampasan perang. Jadi itu dah. Ya, kemudian sampingan kemudian itu tak apa. Ya, dapat harta rampasan perang. Ya, kerana kita berperang. Tapi jangan mula-mula tujuannya itu untuk mendapatkan harta rampasan perang. Walaupun kita seorang yang berani sekalipun, jangan tunjuk yang kita ni hero sangat. Ya. Macam itulah bahasa dia. Ya. Itu saya katakan Nabi, saya berperang jalan Allah ni ialah menegakkan kalimah Allah, iaitu menegakkan agama Allah, iaitu Islam. Ya. Okey, sambung lagi. Tidaklah. Sambung lagi. Tidaklah disebut. Siapa tadi yang baca? Diperoleh dibarengi apa? Ramai yang Jawa tu? Bersama. Okeylah. Okeylah. Disamakan. Ya. Ya. Bersandar. Bersandar. Rob mereka. Rob tu Tuhan. Tuhan mereka. Orang-orang ya, senangnya macam ni lah saya buat contoh. Ya, contoh kalau kita pergi hutan, kita nak mencari kayu api. Ya, jadi kita punya niat ni, kita nak cari kayu api, niat utama. Tapi di samping niat kayu api, kita jumpa pula ya buah-buahan di hutan tu. Dan ya, lain-lain buah-buahan kita dapat pula ya sayur-sayuran, contohnya di hutan tu, daun-daun pucuk kayu ya, yang boleh dijadikan sebagai makanan. Jadi ya, itu sampingan. Tapi matlamat kita ialah kita mencari kayu api. Ya, contoh. Samalah orang yang niat fisabilillah, niat fisabilillah iaitu berperang menegakkan jalan Allah. Di samping itu ya, kita dapat harta rampasan perang. Kemudian orang puji keberanian kita dapat melawan ya ketua-ketua musuh Allah itu. Jadi di situ ya, itu kurnia daripada Allah, bukan matlamat kita. Ya, berperang tu memanglah ada keberanian. Ya, seandainya ya kita dianugerahkan sebagai orang yang
ya, berani kerana dapat menewaskan ketua mereka. Macam contoh Nabi Daud, ya, dapat menewaskan Jalut. Ya, Nabi Daud terus dapat nama, terus naik nama dia. Itu kurnia. Ya, macam orang menendang bola masuk gol. Wah, ya, orang tu yang mendapat anugerah. Macam itulah contoh. Lagi, amal soleh. Sambung, teruskan. Berdasarkan ya. Yang lagi, keutamaan tanya. Terkait tujuan buruk mereka. Tujuan buruk mereka. Ya. Ya. Jadi itulah kesimpulannya bahawa ya, tujuan pertama ya fisabilillah itu ialah ya menegakkan kalimah Allah. Itulah yang dikatakan ya apa-apa hal ya ialah berperang untuk menegakkan syiar Islam. Ya. Dalam berperang ini ya ada kategori dia. Kadang orang memerangi dengan cara lisan, maka kena balas dengan cara lisan. Kalau mereka memerangi dengan cara tulisan, maka balas dengan cara tulisan. Tapi kalau mereka memerangi dengan kekerasan, senjata, maka ya orang Islam juga ya wajib ya memerangi dengan cara itu juga. Jadi bergantung kepada peperangan apa yang mereka lancarkan ya terhadap umat Islam ini. Ya. Jadi apa-apa hal ya dalam niat itu ya semata-mata untuk mencari menegakkan kebenaran Allah Ta'ala, iaitu meninggikan agama Allah.
Itulah kesimpulannya. InsyaAllah akan datang kita akan masuk hadis yang ke-9 insyaAllah. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.